Ada seorang wanita jumpa saya dalam minggu lepas. Dia kata, Ustazah, saya sekarang ni buat apa? Sebelum tu saya ada masalah hutang. Saya bankrupt berniaga. Hutang sampai RM100,000. Dekat RM200,000 hutang dia. Cerita kisah benar ni. Baru hari tu mari kat rumah saya, dia mari cerita. Dia punya rasa seronok ni. Dia nak berkongsi kebahagiaan. Lepas tu ada masalah. Bila masalah pitih, dia akan ada masalah suami anak, betul kan? Suami pun kerja tak menentu, gini-gini. Orang mari kutip hutang ni, orang kutip hutang ni, mesti hari-hari ni. Sebab orang dah suntik kepada perniagaan dia, tiba-tiba bankrupt, dia kena berhutang dengan orang. Dia kata satu ketika dia dah serabut, dia tak ada arah nak buat benda. Dia pun jumpa ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran dia jumpa ayat apa? Yang mana Allah berfirman, saya tak ingat dalam firman Allah, tapi saya ingat terjemahan. Dan pada waktu sahur, wa fil ashar, pada waktu sahur mereka al-mustaghfirun, lalu mereka memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mula-mula dia buat apa? Waktu sahur, dekat sebelum subuh. Waktu sahur ni kan sebelum subuh, setengah jam dia istighfar je. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dia istighfar je. Sebab dia jumpa ayat Al-Quran pada waktu sahur. Mereka ni orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman ni duduk beristighfar je. Saya pun pelik, apa waktu sahur? Kita ni kalau bangun tidur dak start pergi buat dosa, betul tak? Ke ada orang buat dosa dah bangun tidur? Gerak tok lelaki dengan kaki ke mana? Ada orang gerak tok lelaki guna kaki. Bangun-bangun, gerak anak tepik-tepik. Kalau rumah, siapa buat gerak? Anak dengan tok lelaki, siapa gerak? Mak ke bapa? Mak biasa kan? Ramai mana orang buat, maksudnya suami isteri balau pasal ni je. Awak ni 20 tahun nikah, saya lah awak gerak. Kalau saya mati tak tahulah awak bangun tak tidur. Gerak anak pagi-pagi tu kan, bangun subuh-subuh. Ni kalau mak tak ada ni, kalau aku tak ada, kalau ayat kasar lah, tak tahulah ni subuh dak belaka ni. Saya nak sebut satu hadis Nabi SAW. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada waktu pagi lalu mengejutkan ahli keluarganya. Pagi-pagi dapat rahmat Allah. Kita tahu kita boleh masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Kemudian lalu apabila ahli keluarganya, suaminya tak bangun, lalu disapukan air ke wajahnya. Berusaha keras untuk kejutkan anak. Lepas tu Allah sebut, Allah merahmati seorang wanita yang bangun di pagi hari lalu mengejutkan suaminya, lalu melakukan ibadah. Nak kabarnya bila kita faham ni ibu-ibu sekalian, itu satu rahmat Allah sebenarnya. Bapalah masa kita ada, suami anak-anak ni mesti nak suruh kita buat bangun dulu. Sebab apa? Pagi-pagi Allah nak bagi rahmat. Berapa tahun dah kerja gerak orang ni? 30 tahun, 20 tahun lebih, 40 tahun. 40 tahun menghimpun pahala kejutkan orang bangun pagi. Kemudian bila mereka buat ibadah, kerana ibadah tu sebab kita yang kejut, kita dapat pahala. Dia semayang, dia dapat pahala dia seorang. Tapi 5 orang semayang dalam rumah tu, disebabkan kita yang kejut, kita dapat 5 pahala semayang. Sebab itu lepas ni kalau kita faham bab ni, kita tak marah dah. Kita dengan suka hatinya kejut. Bahkan kalau satu hari suami gerak kita, kita suruh dia tidur mula. Bapa awak pula ni tidur mula, saya nak gerak. Allah, ruginya pagi-pagi saya tak boleh rahmat Allah. Hadis yang sahih ya, Allah merahmati. Sebab itu bila kita belajar, kita akan berubah akhlak kita. Tak ada marah-marah dah. Rupanya Allah nak bagi kita pahala, buat mudah bangunnya kita. Jadi kita bangun, alhamdulillah saya orang pertama, kita pekejut, bangun. Dan tak ada dah tepik-tepik ke Dr. Tukalu. Sebab apa? Kita sedang menjemput rahmat Allah pada pagi hari. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak cerita tadi tu, puan tu tadi tu kan, seorang sahabat saya ni, dia kata, Ustazah, dia panggil saya Asma, dia bahasakan dia Kak. Dia kata masa dia teruk tu, dia bangun pagi istighfar istighfar je setengah jam. Lepas tu dia boleh bangun awal lagi pukul 4.30. Dia boleh baca 1 juzuk sebelum subuh. Allahu Akbar. 1 juzuk 4.30, 5.30, sejam lebih kurang boleh habis 1 juzuk. Sementara tunggu dengan nak solat dia istighfar. Dia kata lepas beberapa bulan ke berapa minggu macam tu, tak lama, setiap satu-satu orang tu hubungi dia, pasal hutang tu 30,000 tu kira halal lah, kira halal, tak payah bayar.
Lepas berapa hari wak lain pula, ada 5 orang yang suntik kepada perniagaan dia rugi. Telefon dia, hutang dalam 40,000 tu semua puluh-puluh ribu belaka. Saya kira halal, saya anggap itu sedekah. Tak lama sampailah dia kata semua halal kecuali seorang lagi. Seorang tu pun kata gini, kalaulah dam bayar sampailah meninggal, kira halal. Sekarang ni tak payah mikir nak bayar hutang, tak payah mikir. Maksudnya dia kata, ya Allah, memang betul lah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang yakin dengan Allah, Allah beri jalan keluar bila ada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan bagi cukup. Dia kata Asma, dia kata masa Kak buat, dia kata Kak tak ingat pun pasal niat nak suruh bayar hutang dah. Masa buat tu sebab tak ada arah dah, rasa hidup kena sepik, orang duduk minta hutang. Masalah anak dia pun ramai dalam 7 orang. Lepas tu masalah pula suami kerja tak menentu. Maksudnya masa tu dia mikir apa yang berlaku pada dia mesti disebabkan dia. Akhirnya dia ubah apa dia kata, dia jaga Al-Quran 1 hari mesti habis 1 juzuk. Kedua, istighfar sebelum subuh. Ketiga, dia kata apa yang dia buat, solat mesti jaga di awal waktu.